Siapa pula riwayat daripada dia, maknanya mereka tahu. Itu panggil ilmu membicarakan tentang rawi-rawi hadis ni panggil ilmu asma'ur. Bincang asma'ur rijal ni satu set tu sikit ya. Sikit tu ground dah ya. Tebal 2 jari, 32 jilid. Satu kotak. Boleh pikul lah. Dan lagi ilmu jarah dan ta'dil, iaitu ilmu membincang mengenai siqah atau tidak siqah terhadap mana-mana rawi, atau ilmu mengkritik dan mengesahkan sanad dan sebagainya. Siapa boleh kritik, boleh mengesah sanad-sanad tu? Kita kah? Rawi seorang pun kita tak kenal. Macam mana kita mahu mengesah? Ada di kalangan ulama jarah ta'dil seperti Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Yahya bin Ma'in, itu tu guru Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari sendiri. Pupuat itulah ulama jarah ta'dil. Mereka boleh buat putusan rawi ni siqah ataupun tidak siqah. Siqah tidak siqah apa makna? Jarah ta'dil. Jarah ta'dil macam mana kita mau faham ringkas. Jarah ni mensifatkan seseorang rawi dengan sifat tidak siqah, tidak dipercayai. Itu panggil jarah. Ta'dil ni mensifatkan seseorang rawi dengan sifat yang boleh dipercayai. Itu adal, ta'dil. Ya. Itu makna lafzi. Yalah, bila ada jarah maknanya cedera dalam sanad, cedera sifat rawi, itu sama, lebih kurang boleh. Jadi bila kita tahu seseorang rawi, ada sesetengah muhaddisin kata dia ni ta'dil, sesetengah kata jarah. Macam mana sekarang kita mau selesai kaedah-kaedah dia macam mana? Jarah ada berapa tingkat, ta'dil pula ada berapa peringkat. Itu semua perlu kita tahu. Ta'dil ada 6 peringkat, ada istilah-istilah tertentu bagi setiap peringkat tu. Begitu juga jarah ada sesetengah kata 4, setengah kata 5. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kata ada 7 peringkat jarah. 7 peringkat maksudnya dia dah tentukan istilah-istilah bagi rawi. Contohnya rawi ni dhaif, rawi ni munkar. Dia ada istilah-istilah begitu. Jadi kalau dhaif, darajat jarah yang ke berapa? Kalau kata rawi ni matruk, peringkat jarah yang ke berapa? Peringkat mana boleh terima, peringkat mana mesti tolak riwayat daripada rawi. Fahaman tu banyak lagi kita perlu tahu. Cuma di sini sentuh sikit-sikit. Mau bagi kenal dengan ilmu-ilmu tu, mau mendalami pula dalam ilmu-ilmu tu, perlu kita luang masa dan perlu kita usaha. Dengan mempelajari 6 buah kitab hadis Kutubus Sittah dan beberapa kitab hadis yang penting tersebut, seseorang akan perolehi kepintaran atau ketajaman fikiran terhadap riwayat-riwayat yang merupakan dasar agama dan memadai bagi segala urusan keagamaan.
dan seterusnya, dia akan melihat dengan jelas kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab. Jadi orang belajar dengan cara betul, dia akan nampak dalil-dalil imam mazhab ni betul. Makin belajar, makin mendalami dalam bidang ilmu hadis, makin tu dia akan nampak dalil Imam Syafi'i pun betul, dalil Imam Abu Hanifah pun tak salah. Dia akan nampak begitu. Itulah yang kata-kata mutiara daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi. Dia kata apa? Saya makin lama belajar, makin lama mengajar hadis khusus. Yang lain pun semua dia pandai mengajar. Daripada umur 20 tahun. Umur 20 tu dah jadi Syekhul Hadis dah. Bukan Syekhul Hadas, Syekhul Hadis. Kalau kita bolehlah Syekhul Hadas, Syekhul Hadis jauh lagi. Langit bumi jauh lagi. Ulama-ulama semasa, syekh-syekh dia, ketua ulama sendiri dah bagi gelaran Syekhul Hadis. Percayanya, yakinnya dengan ilmu dia umur 20 tahun tu, syekh-syekh latih dia mengajar Bukhari. So mengajar Bukhari dah. Daripada situ hampir umur dia 60 tahun. Berapa tahun? Hampir-hampir 40 tahun dia mengajar, istiqamah mengajar hadis. Makin lama saya belajar hadis. Belajar hadis macam mana? Tidak serupa kita. Kita belajar, kalau talaqi, kita tak berapa suka pasal lambat nak sudah. Daurah kita minat. Satu kitab daurah pagi, petang habis. Petang lepas asar akan terima ijazah. Oh, ramai mai. Suka. Salah ke? Tak salah. Kita jangan salah siapa-siapa. Amal Quran Sunnah salah ke? Tak salah. Utamakan sahih, tamal dhaif salah ke? Tak salah. Cuma tak cukup lagi sikit. Mau tambah sikit. Jangan salah siapa-siapa. Salah kau buat begitu daurah? Tak salah. Kalau talaqi, pengajian mingguan, bulanan, Sunan Tirmizi tak tahu bila nak sudah. Mula-mula mai, muqaddimah tu ramai. Minggu depan kurang sikit. Semakin lama semakin kurang. Akhir-akhir tinggal saya dengan Cik Jeff. Dia ada rakam saya seorang. Seolah-olah ada ramai lagi di belakang dia. Boleh belagak lah macam tu. Syekh Zakaria nak ceritanya belajar hadis tu. Dia belajar talaqi musyafahah dengan guru-guru mengajar hadis tu. Dia tak bagi terlepas satu hadis pun. Kita suka buat daurah. Mula daurah tu kita mai, tengah tu hilang, akhir tu mai. Hari terakhir tu yang daripada hari pertama tak mai pun mai juga mau terima ijazah. Hadis kita tak baca pun terima juga ijazah. Syekhul Hadis Maulana Zakaria masa dia belajar, dia mau setiap hadis dia belajar, setiap kitab ni dapat talaqi musyafahah betul-betul dengan guru. Tengah Syekh duk mengajar, kalau dia batal wuduk, dia nak pergi wuduk, dia dah pakat dengan kawan dia seorang lagi yang bijak. Ketika aku mau keluar pergi ambil air semayang, kau tanya, aju soalan dengan Tok Guru. Biar duk sibuk duk jawab, lepas tu tak jadi sambung baca hadis lagi. Bila aku masuk balik tak apalah, berhenti. Kalau kawan mau pergi wuduk, batal wuduk, dia pula soal. Lama-lama Tok Guru pun dah faham lah. Jadi maknanya sampai begitu mereka jaga istiqamah. Sebab itulah Tok Guru mereka pun harap
Kalau kita turun nak suruh mengajar, dia sendiri banyak penting ni, macam mana dia nak mengajar. Duduk situ dah beza. Jadi dia mengaji pun betul-betul istiqamah. Itulah dia kata, makin lama saya belajar hadis, makin lama saya mengajar hadis, makin itulah saya nampak kebenaran dalil-dalil imam mazhab. Bagi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, dengan imam-imam mazhab ni no comment. Tak ada apa nak kritik. Tak. Tengok kau ni dalil, betul. Tengok pula kau ni Hanafi, Imam Abu Hanifah, tak salah pun. Sebab apa dia nampak begitu? Dah ada ilmu cukup. Yang kalau begitu, sebaliknya sebaliknya, cuba buat ayat. Sebaliknya yang duk salah kau imam-imam ni, tak cukup lagi ilmu hadis. Sebab tu mereka duk kritik-kritik dengan imam-imam mazhab tu. Jadi makin banyak kritik Imam Syafi'i, kita boleh agak dia ni tak cukup ilmu hadis lagi. Boleh kita faham keadaan orang tu. Jadi sebab tu bila Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi dia syarah kitab Muwatta Imam Malik, dia mazhab Hanafi. Muwatta ni Imam Malik punya mazhab Maliki. Di situ ada hadis, ada aqwalus sahabah, fatwa tabi'i, pandangan ulama Maliki ada dalam tu. Dia syarah dengan menjaga amanah ilmiah. Sampailah bila kitab syarah Muwatta dia, Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik, berapa jilid? 16 jilid. 16 jilid, tebal lebih kurang ni. 16 jilid dalam bahasa Arab. Bila siap kitab Aujazul Masalik sampai di bumi Hijaz. Bumi Hijaz ni banyak Maliki, ulama Maliki pun ada di situ. Ulama Maliki tengok Aujazul Masalik syarah Muwatta Imam Malik, begitu kagum mereka. Sebab Syekhul Hadis dia syarah tidak menyalahkan siapa-siapa, bawa secara ilmiah dengan menjaga amanah ilmiah, tidak kritik siapa-siapa, tidak salahkan imam mana-mana, tidak salahkan mana-mana mazhab, kemuka dalil-dalil secara amanah ilmiah. Sampai ulama Hijaz kata, kalaulah Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi dia tidak tulis dalam muqaddimah Aujazul Masalik tu dia ni ulama Hind bermazhab Hanafi, kami ulama Hijaz bermazhab Maliki ni mau anggap dia ni ulama dalam mazhab Maliki. Sampai begitu. Itulah dalil, bukti. Lama mengajar, lama belajar, tidak ada apa-apa nak salah mana-mana imam mazhab. Dia boleh kemuka dalil semua tu dengan betul. Sampai dia tulis walaupun dia Hanafi, tidak tarjih kok Hanafi, betul Hanafi, salah Syafi'i, tak bawa cara macam tu. Ulama mazhab Maliki boleh terima dia. Lepas tu dia tulis pula kitab Sahih Bukhari syarah Al-Kanzul Mutawaris dalam bahasa Arab, 24 jilid. Banyak kitab dia tulis, 105 judul kitab ditulis, berjilid-jilid satu-satu kitab tu. Ulama hadis itu baru apa? Baru Syekhul Hadis Muhaddis. Syekhul Hadis Muhaddis ni duk mana? Dalam golongan ulama hadis muhaddisin ni, Syekhul Hadis Muhaddis ni duk bawah sekali. Muhaddis ni sentiasa menyibukkan diri dengan ilmu hadis, yang malam duk baca, duk nulis, duk ngajar, hafal hadis hampir 10,000 sekali dengan sanad. Itu muhaddis, Syekhul Hadis. Tinggi pada tu Hafizul Hadis, 100,000 hadis dia hafal. Tinggi lagi pada tu Hujjah, 300,000 hadis hafal.
hakim tinggi sekali, menguasai semua ilmu hadis yang kita dah sebut-sebut tadi sepatah lalu. Semua tu menguasai betul-betul. Itu hakim tinggi sekali di dalam golongan ulama hadis. Lepas pada tu barulah alih kepada golongan ulama mujtahidin. Mula dengan ashabul wujuh, ashabul tamyiz, ashabul tarjih duduk situ. Sekarang kita syekhul hadis pun tak lagi. Tiba-tiba kita mau jadi ashabul tarjih. Lompat. Zaman teknologi moden cepat. Sekejap ya belajar hadis. Kemarin dulu SPM. Esok lusa pergi masuk universiti. Tolak lusa tolak. Tiba-tiba dah habis belajar, ambil apa? Bidang hadis. Keluar mai mula kata Imam Syafi'i salah. Begitu. Jadi ashabul tarjih, lepas tu mujtahid fil masail, tinggi sekali mujtahid mutlak. Siapa mujtahid mutlak? Imam 4 mazhab tu. Jadi imam 4 mazhab duduk mana? Tinggi atas langit. Syekhul hadis duduk mana? Bawah atas muka bumi. Syekhul hadas duduk mana? Bawah tanah lah. Itu beza. Maknanya walaupun dah jadi syekhul hadis, muhaddis, boleh syarah Bukhari seperti Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, seperti Imam Badruddin Aini boleh syarah Bukhari, Imam Nawawi boleh syarah Sahih Muslim, Imam Ibn Al-Arabi boleh syarah Sunan Tirmizi, Aridatul Ahwazi. Walaupun dah pandai sangat hadis sampai begitu, mereka masih ikut lagi ijtihad imam-imam mazhab tu. Imam Nawawi ikut ijtihad Imam Syafi'i, Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ikut ijtihad Imam Syafi'i, Badruddin Aini ikut ijtihad Imam Abu Hanifah, Imam Ibn Al-Arabi Maliki. Kalau mereka tepuk dada kata kita dah tulis syarah Bukhari, tak mau ikut mana-mana imam mazhab, mau amal hadis Quran, sepatutnya dia orang lah dakwa dulu lagi kan. Kita pun dengar sedap, oh bagus, pandai mereka ni, patutlah kita pun duduk situ. Masalahnya baru belajar sikit, tidak menguasai lagi semua ilmu hadis tu, tiba-tiba mau jadi mujtahid mutlak. Bukan mujtahid mutlak, atas pada mujtahid mutlak. Sebab dia boleh salah ke Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semua ni tinggi pada tu. Jadi kita kena cari istilah satu atas pada mujtahid mutlak tu bagi mereka tu. Itulah sekarang sedang berlaku. Syekh Zakaria ni biasa kita kenal fadail amal dia. Itu satu perlu tahu. Bila Syekh Zakaria, biasanya orang tahu dia ni tulis kitab fadail amal, orang tabligh duk baca. Jadi setengah orang kata apa? Zakaria, begitu dia mau hina. Zakaria tulis pahala dosa, pandai hak tu ya dia. Dalam kitab Fadail Amal dia pun banyak hadis daif, maudhu pun ada. Pelekeh. Dia tak nampak Maulana Zakaria tulis syarah Bukhari 24 jilid Al-Kanzul Mutawarid, sehingga tu nama pun tak pernah dengar. Aujazul Masalik pun tak tahu apa dah dia punya keadaan dia. Daripada umur 20 sibuk mengajar hadis, khususnya mengajar sepenuh masa, pagi, petang, malam, siang hari, lepas zuhur sampai asar ni buka tempat suluk dia. Dia kuat tasawuf Chishtiyah, amal pun kuat. Ada orang mai tempat suluk, bai'ah dengan dia, dia ajar, latih, didik amalan, zikir, wirid. Kok tu pun dia sibuk lagi, sempat lagi tulis banyak kitab lagi. Itu maknanya masa mereka ni
berharga, berkat. Kita dapat masa sehari habis gitu-gitu. Mereka ni setiap saat ada manfaat, mengajar, menulis, didik akhlak orang, macam-macam dia orang boleh. Lama tu bukan orang dulu, orang masih lagi orang. Ya. Dia bukan orang dulu sangat kan. Ni Cerita dia tu tak macam sekarang, orang sekarang. Kalau imam-imam dulu, cuba bayang betapa hebatnya mereka. Lagi hebat. Tapi orang sekarang anggap imam-imam dululah lekeh, mereka lah hebat. Terbalik. Syekhul Hadis, muhaddis, tak jadi mujtahid lagi. Ya, tak sampai lagi. Maulana Zakaria dengan Imam Nawawi jauh lagi. Imam Nawawi dah masuk dalam kumpulan mujtahid, ashabut tamyiz, ashabut tarjih, kok tu dah. Syekhul Hadis Maulana Zakaria duduk sini lagi. Itu pun kita tak dan nak, itu dia kan. Kalau saya lah, kalau banding dengan Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, bolehlah kata habuk kaki dia pun tak ada ilmu kita ni. Jauh beza. Banyak ilmu, amal, taqwa mereka, satu pun kita nak banding tak boleh. Kalau ulama Hindu sampai sekarang Memang ada macam tu. tapi dia orang memang Memang akui. Diakui seluruh dunia. Sekarang ni tunjuk tangan celah mana-mana atas muka bumi duk mengajar Bukhari, tak lepas. Sama ada anak murid Maulana Zakaria ataupun murid punya murid. Maknanya tidak anak, cuculah. Macam guru saya Maulana Yusuf Al-As'adi, anak murid dia masih hidup lagi. Anak murid dia ramai, Maulana Adil, Maulana Akil, yang ganti mengajar sekarang selepas daripada Syekhul Hadis Maulana Yunus Jompuri meninggal, itu masih murid Maulana Zakaria lagi. Batu di South Africa, England, mana ada pengajian Kutubus Sittah di England ada. Jangan ingat England ni tempat masalah ni tak ada apa, jangan. Saya dah sampai England, ramai di situ, masjid, madrasah, sampai mengajar Kutubus Sittah pun ada. Pernah muhaddis duk mengajar Bukhari di London, di England. Yalah, London, England sama kan. Dia lekat satu. Tengah dia duk mengajar tu, dia sendiri tiba-tiba jadi tak berapa jelas nak bagi faham tu, dia pun tutup kitab. Ni tak tutup lagi lah. Jangan ingat pencerahan pun dah tutup. Lambat lagi kan. Dia tutup kitab. Dia kata nanti dulu. Dia tulis surat, post lajulah, hantar pergi dekat Maulana Yunus Jompuri, anak murid Maulana Zakaria, ganti Maulana Zakaria. Minta jawapan segera dan hantar balik segera. Maulana Yunus Jompuri, anak murid, tengok jawapan tu, sudah jawab, post balik. Sudah dapat jawapan tu, Syekhul Hadis di London tu sambung mengajar. Maknanya masih ramai lagi begitu. Di South Africa lah sekarang ni banyak. Doalah anak saya bulan 12, akhir bulan 12 saya mata, Januari tahun depan dia mula masuk pengajian Kutubus Sittah Muwatta Imam Malik 7 kitab. Doa biar dia mampu ikut belajar, faham ilmu hadis. Lepas tu ada hajat anak akan sambung lagi takhasus hadis 2 tahun. Itu tu di South Africa juga. Sekarang ilmu hadis naik di South Africa. Sebab masalah banyak nak masuk ngaji di India, Pakistan, masalah visa apa kan. Jadi tunggu-tunggu hadis keluar, pergi buka di South Africa. Mudah sekarang pergi sana. Lama jadi Hindustan, Pakistan. Sekarang pun tan dah. Afrika Selatan. Memang tan dah.
Jangan ingat Tajikistan, Uzbekistan, Malaysia tak ada tan, ada Kelantan, Tanjung Rambutan, tan juga kan, ada. Okey, kita sambung. Ya. Al-Kandalawi bukan Al-Kalantani. Al-Kandalawi, nama kampung, nama dia, tempat dia lahir tu di India, Kandalawi. Jadi supaya Ustaz Hasni katalah, orang sekarang ni kalau sebut Maulana Zakaria, dia kenal Fadail Amal saja. Tapi walaupun kita kritik macam mana pun, Fadail Amal tu dah sebar seluruh dunia. Duk baca siang malam. Kalau kita siang di sini, England malam. Kita tidur, orang England tidur, orang tabligh di Malaysia duk baca Fadail Amal. Malaysia tidur, England bangun, orang tabligh round duk baca Fadail Amal. Boleh kata siang malam duk baca. Dalam 136 bahasa dah terjemah. Jadi nampaknya makbul ammah kan. Kita ya tak makbul. Sebab apa? Kata ada hadis daif. Baik, saya mau jawablah. Kalaulah satu-satu kitab hadis tu, satu-satu kitab tu ada hadis daif, tak boleh baca. Jangan baca Sunan Tirmizi, jangan baca Sunan Abu Dawud, jangan baca Sunan Ibnu Majah, jangan baca Sunan Nasa'i. Sebab apa? Kata begitu, dalam kitab-kitab besar tu pun ada hadis daif juga. Kita katakan hadis daif. Imam Tirmizi sendiri kata, qala Abu Isa, hadha hadisun daifun inda ahli hadis. Hadis daif ada. Dalam Sunan Ibnu Majah ada lebih kurang 25 hadis maudhu. Ada. Kalau begitu, jangan baca. Gitu. Fadail Amal ada hadis daif, kata tak boleh baca. Kenapa mau serang dengan Fadail Amal tu? Fadail Amal tu pengambilan dia dari mana? Daripada Kutubus Sittah juga. Kenapa nak serang dengan anak? Serang dengan bapak selalulah. Biar mampus bapak. Anak ni biarlah dulu kan. Kenapa suka sangat mau serang dengan Fadail Amal tu? Kira-kira dalam Sunan Tirmizi pun ada hadis daif. Kalau kira kita mau terima ada hadis daif, kalau kita ambil kritikan daripada Imam Daruqutni terhadap hadis Sahih Bukhari itu, Imam Daruqutni kritik hadis dalam Sahih Bukhari, termasuklah hadis-hadis bab yang dah disepakati sebagai sahih. Dia kritik lagi, ada sanad terputus, ada rawi macam tu macam ni. Kalau kita terima kritikan daripada Imam Daruqutni itu, Bukhari pun masalah juga, tak boleh baca pula. Akan jadi begitu kan. Hafiz Ibnu Hajar bagi jawapan dah tulis satu kitab At-Tatabbu'u 'ala Sahihain. Dalam kitab tu kritikan daripada Imam Daruqutni terhadap hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya dah bagi jawapan. Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi pun masa dia hidup lagi orang kritik dengan kitab Fadail Amal tu, dia dah pun bagi jawapan. Orang sekarang nak buat tesis PhD kritik kitab Fadail Amal Maulana Zakaria, dia tengok yang kritik tu, yang jawab dia tak tengok. Kalau tengok jawab dah Maulana Zakaria punya sendiri, tak payah buat lah kan. Tak laku tesis dia.
Itulah kita perlu faham semua tu. Dia tu Syekhul Hadis, muhaddis, seperti mana saya dah cerita, dia ni ulama tasawuf. Kita takut dengan Allah sikit, mereka ni lagi banyak. Sampai alim begitu dia tak tahukah kalau dia tulis kitab tu salah, hadis yang tidak boleh amal tu dia masuk dalam kitab, dia nak suruh umat Islam ni baca amal, dia tak tahukah itu akan jadi dosa? Dia lagi tahu, dia lagi takut. Tujuan tulis kitab Fadail Amal ni, pengasas tabligh dakwah ni Maulana Ilyas, pak saudara dia Maulana Zakaria ni anak Maulana Yahya, muhaddis akbar. Maulana Yahya tu siapa? Masa Maulana Yahya mau belajar Kutubus Sittah daurah hadis tu, pengasas Madrasah Mazahirul Ulum Maulana Rashid Ahmad Gangohi, muhaddis terkenal. Dia dah tua, dia dah bagi tahu kawan dia Maulana Khalil Ahmad Saharampuri yang syarah Abu Dawud. Nama apa? Bazlul Majhud fi Halli Sunani Abi Dawud. Dia dah bagi tahu dia mau rehat lah. Jadi Maulana Khalil Ahmad Saharampuri minta 1 tahun lagi sabar mengajar lagi. Sebab tahun akan datang ni mau naik mai tahun daurah hadis ni, ada Yahya ayah Maulana Zakaria. Kata dia ni bijak, ajar dia ilmu hadis ni, mungkin insya-Allah sebar ilmu hadis seluruh dunia. Mungkin ilham ke keramat ke itu tak tahulah. Bila dia minta macam tu, kawan sama kawan setuju mengajar. Jadi ayah Maulana Zakaria ni bila tunggu dia baca hadis syarah dalam bahasa Urdu lah, dia punya tangan cepat, dia sempat dhabit takrir daripada Maulana Rashid Ahmad Gangohi tu. Kemudian takrir tu bila mai Maulana Zakaria, dia alih bahasa Arab. Al-Kanzul Mutawari kata 24 jilid ni, asal kitab tu tidak banyak jilid, 2-3 jilid je. Lami'ud Darari tu takrir daripada Maulana Rashid Ahmad Gangohi mengajar Bukhari. Ayah Maulana Zakaria ni dhabit dalam bahasa Urdu, dia alih bahasa Arab. Lami'ud Darari syarah pula, selepas alih bahasa tu syarah pula Lami'ud Darari, jadi Al-Kanzul Mutawari 24 jilid. Itu sejarah mereka. Maulana Khalil Ahmad Saharampuri yang minta setahun lagi ajar sama Maulana Yahya tu, dia tu pun muhaddis akbar yang syarah Sunan Abi Dawud tu, Bazlul Majhud fi Halli Sunani Abi Dawud. Jadi nak ceritanya, Maulana Ilyas ni bila dia mula buat usaha tabligh dakwah, Maulana Zakaria ni minta dia pun nak keluar jugalah, 3 hari ke 40 hari ke, seperti biasa orang tabligh dia keluar tu kan. Pak saudara dia buat usaha tu nampak berjaya, ramai orang Islam tak tahu dah nak mengucap pun ada. Wilayah Mewat tu orang Islam, tapi nak mengucap kalimah syahadah pun tak tahu. Yang boleh bezanya bila keluar angkut air, tengok kendi bawa air tu, kalau ada muncung teka lah kita panggil sini, itu Islam. Kalau bulat begitu supaya kita tengok dalam cerita-cerita kan, itu Hindu. Boleh beza situ ya, lain tak ada apa dah. Jadi dia pergi usaha di wilayah Mewat ni, mungkin besar pada Malaysia. India ni besar kan. Sekarang ni wilayah Mewat tu setiap rumah ada hafiz alim. Jadi Maulana Zakaria Sani dia pun minta nak pergi juga dengan pak saudara dia. Jadi
Pak saudara dia Maulana Ilyas kata, kau tak boleh keluar tabligh. Dia yang buat tabligh. Anak saudara dia Maulana Zakaria mau keluar tabligh, dia kata kau jangan. Kalau kau pergi keluar tabligh, siapa nak ganti mengajar Bukhari? Kalau kau tak mengajar, orang lain mengajar, budak tak belajar, tak mau. Kau duduk diam-diam, duduk mengajar. Kau nak bantu sangat dengan aku, mau bantu tabligh, tulis satu kitab fadail. Itulah dia tulis fadail amal tu. Fadail amal satu, fadail sadaqat, fadail hajj satu lagi. Dalam bahasa Urdu dia tulis bagi. Maulana Ilyas pun muhaddis juga. Masa tu ramai maulana. Kalau tak betul, mereka lah akan kritik dulu. Tapi ada juga yang kritik, Maulana Zakaria dah pun bagi jawapan. Selesai dah. Jadi tak perlu kita cari masalah. Tak payah kritik. Letih saja. Jikalau seseorang itu tidak mempelajari hadis mengikut tradisi muhaddisin, dia akan mengalami kecelaruan fikiran sehinggakan dia menganggap ijtihad daripada imam-imam mujtahidin itu tidak menepati dengan hadis. Jadi tidak mengikuti tradisi muhaddisin tu maksudnya belajar hadis tebuk sana sikit, tebuk sini sikit, tidak talaqi musyafahah betul-betul dengan guru memahami ilmu hadis tu, sana sikit sini sikit, nak sebut jarah ta'dil pun pandai, rijal pun boleh, maknanya bolehlah sikit-sikit gitu. Tapi betul-betul menguasai ke tidak bidang-bidang ilmu hadis tu, tak juga. Sana sikit sini sikit, sikit-sikit lama-lama jadi banyak, dia kira situ kot. Dah jadi pakar hadis. Disebabkan kitab Bukhari digelar kitab paling sahih selepas Al-Quran, ramai orang yang menganggap Imam Bukhari lah paling tinggi di kalangan muhaddisin. Sebenarnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud ialah anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Bukhari juga anak murid Imam Humaidi. Bila kita baca Sahih Bukhari, mula-mula buka kitab Bismillahirrahmanirrahim, Kitab Bad'il Wahyi, Haddatsana al-Humaidi. Humaidi tu guru Imam Bukhari dulu. Dia tu Imam Ahmad dan Imam Humaidi, dua ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah anak murid Imam Malik dan anak murid Waqi' ibnul Jarrah yang menjadi anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad pula anak murid Imam Abu Yusuf yang menjadi anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga anak murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang menjadi anak murid Imam Abu Hanifah. Tengok, kita ingat Bukhari lah segala-gala. Bukhari lah top, lebih tinggi pada Imam Mazhab lagi. Orang anggap begitu. Imam Bukhari memang hebat. Jangan salahkan, macam saya kata tadi. Jangan salahkan mereka sokong. Betul, Imam Bukhari hebat, kita pun terima. Tapi ada lagi lebih hebat daripada dia. Imam Bukhari boleh riwayat hadis sulasiyat, Imam Abu Hanifah boleh riwayat lagi sunaiyat. Macam itulah. Jadi Imam Bukhari muhaddis terkenal dan juga mujtahid. Dia tidak sama dengan Imam Muslim, imam lain. Imam lain hanya himpun hadis saja, tak pandai ijtihad seperti Imam Pak Mazhab. Imam Bukhari ni kok ijtihad pun pandai, hadis pun pandai. Dia ni lain dengan Imam Muslim, Imam Tirmizi, dia lain. Memang dia bijak, memang pandai, diakui kitab Sahih Bukhari ni paling sahih selepas Al-Quran. Itu tidak bermakna kitab-kitab hadis lain ditolak
imam-imam lain tidak guna pakai, tidak begitu. Sebab akhir ni penerimaan daripada umat, kemudian ni duduk situ. Tapi sebenarnya Imam Bukhari juga murid daripada imam-imam mazhab tu. Jadi kita kena faham, imam-imam mazhab ni dulu, kemudian barulah wujud imam-imam hadis tu. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik semasa. Imam Abu Hanifah sempat dengan sahabat. Imam Malik jadi imam terkenal di Madinah. Imam Abu Hanifah jadi imam terkenal di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah sempat dengan sahabat. Imam Malik tidak sempat, dia tabi'ut tabi'i. Imam Abu Hanifah ni tabi'i kibar. Sebab itulah masyhur ada satu ucapan, hum rijal nahnu rijal tu. Orang sekarang duk guna istilah tu. Bila orang kata kamu ni baru boleh hadis sikit-sikit mau jadi mujtahid ke, orang jawab apa? Hum rijal nahnu rijal. Mereka mujtahid, gentleman, kita pun gentleman juga. Maksudnya imam-imam tu boleh ijtihad, apa salah kita pun ijtihad, tak bolehkah? Macam tu ya. Jadi istilah ni siapa guna? Sebenarnya istilah tu istilah Imam Abu Hanifah. Bila dia mula nak ijtihad, sama-sama tabi'i kibar, imam-imam lain tanya Abu Hanifah, kau sekarang nak mula ijtihad dah kah? Imam Abu Hanifah kata, apa salah? Hum rijal nahnu rijal. Imam Abu Hanifah jawab, layaklah dengan jawapan dia dengan dia tu. Dia dah jadi Imam Abu Hanifah. Betapa hebatnya Imam Abu Hanifah tu, saya dah ceritakan. Sufyan Tsauri kata apa? Imam Sufyan Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis, dia kata, kami kumpulan muhaddisin yang pandai-pandai ilmu hadis ni duduk di majlis Imam Abu Hanifah. Kita ni bagaikan burung pipit duduk di hadapan burung helang. Imam Abu Hanifah ni burung helang. Amirul Mukminin fil Hadis Sufyan Tsauri apa ni duduk jadi kecil, burung pipit. Kita pula jadi burung helang. Imam Pak Mazhab jadi burung pipit. Dah tukar. Itulah tak faham kan kedudukan sendiri. Jadi nak pakai hum rijal wa nahnu zukur. Imam Malik menerima hadis dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' ni maula Ibni Umar, hamba merdeka Abdullah bin Umar. Sanad tertinggi bagi Imam Malik ni itulah Imam Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah. Maula ni budak merdeka. Maula ni hamba merdeka. Maula juga boleh terjemah majikan, ikut keadaan lah. Imam Abu Hanifah menerima hadis daripada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Haris. Jikalau Imam Bukhari mampu menghafal hadis sebanyak 300 atau 600 ribu, semestinya guru-gurunya para mujtahid menghafal dan menemui hadis lebih banyak daripadanya, dan mereka mampu mengeluarkan hukum hakam yang melebihi dari hukum-hukum yang diijtihadkan oleh Imam Bukhari. Cuba kita tengok kitab Bukhari ni, kelebihan dia ijtihad Imam Bukhari tu. Sebab tu yang wujud kemudian daripada Bukhari, mereka kata apa? Fiqhul Bukhari fi tarajumih. Fiqh ijtihad Imam Bukhari terserlah pada ijtihad Imam Bukhari. Kehebatan Imam Bukhari duduk situ. Terjematul bab, tajuk bab tu, iaitu hukum dia keluarkan daripada hadis, dia tulis di atas hadis tu. Yang hadis di bawah tu dalil bagi hukum yang dia ijtihad tu. Hebat.
Kadang-kadang ijtihad Imam Bukhari ni hebat sangat, muhaddisin sampai kering otak mereka. Cari kok mana dia ijtihad hukum tu daripada hadis ni. Cari dalam hadis tu, potongan hadis mana dia ijtihad tu tak jumpa, kalimah mana dia ijtihad tak jumpa. Muhaddisin duk ngelepa lagi ni. Sampai begitu ada. Itulah yang pernah saya cerita, Syekhul Hadis Maulana Zakaria dah tulis 70 usul untuk memahami terjematul bab sahaja, tak hadis lagi. Terjematul bab baru nak faham tajuk. Kalau tajuk tu dah tulis hukum, cari dalam hadis tak jumpa, macam mana kita mau faham di situ? Banyak keadaan dalam Bukhari halus-halus, kalau kita kata pelik-pelik pun tak salah, sampai kita tak nampak. Jadi begitu pun ada. Kadang-kadang dia buat terjematul bab. Ni ustazah semua boleh faham. Saya bagi satu contoh. Dia tulis terjematul bab tu ada kalimah iza, syart ada. Kalau ada syart mesti ada apa? Jawabus syart, jaza mesti ada. Imam Bukhari tulis terjematul bab, syart ada, jawabus syart tak ada. Kita nak kata apa? Imam Bukhari ni ajam, bukan Arab, tak pandai bahasa Arab, tak reti nahu, tak faham nahu dia ni. Gitu. Bukan Imam Bukhari tak faham, bukan Imam Bukhari salah, kita yang bodoh di situ. Jangan bodoh kita jadi salah imam. Itu kaedah kita pula. Kaedah akhir zaman juga. Jangan bodoh kita jadi salah imam. Kita mengaku situ kita tak nampak, tak tahu. Muhaddisin pun kadang-kadang mikir, tak boleh nak tidur, duk mikir tak dapat jawapan. Tapi sekarang ni dah ada jawapan semualah. Dulu-dulu mula mereka cari jawapan ni sampai begitu susah. Jadi begitulah Imam Bukhari tu bijak pandai. Kalau Imam Bukhari bijak pandai begitu, apa lagi turu-turu dia imam mazhab tu lebih pandai. Apabila seseorang mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagainya berdalilkan dengan sesebuah hadis, maka hadis yang dibuat hujah itu sahih di sisinya. Ini kita kena faham. Senang saja. Jangan kita cari masalah dengan keputusan daripada Imam Tirmizi lah apa. Jangan duk sibuk situ. Kalau imam tu dah buat dalil dengan satu-satu hadis, misal kata Imam Abu Hanifah dah buat dalil dengan hadis yang Nabi SAW tidak buat jalsah istirahah. Dalam mazhab Hanafi tidak buat jalsah istirahah. Buat pun tak salah. Hadis ada. Tapi tarjih seperti saya cerita tadi, Imam Abu Hanifah dah beri keutamaan yang tidak buat jalsah istirahah tu. Hadis ada yang tak buat jalsah istirahah. Hadis ada yang buat jalsah istirahah. Sekarang kita jumpa dua hadis tu di mana? Yang buat jalsah istirahah tu jumpa dalam Sahih Bukhari. Yang tak buat jalsah istirahah tu jumpa dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata apa? Hadza hadisun dha'ifun inda ahli hadis. Inilah sebuah hadis dianggap sebagai hadis dhaif. Sebab apa Imam Tirmizi kata dhaif? Imam Tirmizi kata dalam sanad tu ada Khalid bin Iyas. Khalid bin Iyasin dhaifun inda ahli hadis. Jadi kita jumpa sekarang, kita dah belajarlah kutubus sittah, dah banyak kita tahu hadis. Hadis dalam Bukhari ada tak yang buat jalsah istirahah sahih. Dalam Tirmizi pula jumpa hadis tidak buat jalsah istirahah tu dhaif. Sekarang kita dah belajar kutubus sittah, dah pandai hadis, mula kita nak jadi ashabul tarjih. Kita pun tengok, tahu kita dah belajar ni, yang buat jalsah istirahah ni sahih, yang tak buat jalsah istirahah ni dhaif. Imam Syafi'i ijtihad dia ada jalsah istirahah, betul, menepati dengan sahih. Kita pun buat keputusan, jadi pengadil di situ.
siapa betul, siapa tak betul. Imam Abu Hanifah salah, dia amal dengan hadis dhaif tu. Tambah lagi, Imam Abu Hanifah tu tak jumpa ke hadis sahih Bukhari. Jawapan supaya tadi lah, memang tak jumpa. Sahih Bukhari tak ada lagi masa Imam Abu Hanifah tu kan, tak jumpa lah. Tapi hadis tu dia dah jumpa. Hadis tu dia dah jumpa. Dia dah kaji, dah ijtihad. Berat bagi dia ni amal dengan hadis yang tidak buat jalsa istirahat tu. Jadi hadis sekarang ni, kaedah yang kita baca sini apa? Hadis yang dibuat hujah itu sahih di sisi Imam Abu Hanifah dah buat hujah dengan hadis yang tidak buat jalsa istirahat tu, maknanya hadis tu sahih di sisi Imam Abu Hanifah, walaupun dhaif di sisi Imam Tirmizi. Tak perlu kita cari pasal di situ, tak perlu petikai di situ. Kalau nak petikai begitu, saya dah cerita tadi kan, Sahih Bukhari pun tak lepas. Imam Bukhari kalau masih hidup lagi, dia akan kata kamu ni lebih hebat pada aku. Jadi itulah kita perlu faham. Kita sukat sekarang dengan setakat habis-habis kita bijak pandai pun kita akan jadi apa? Syekhul hadis, muhaddis. Setakat tu. Kita pandailah hadis. Tapi dengan kepandaian kita nak salahkan imam mujtahid, imam mazhab tu tidak layak lagi. Seperti tadi, hadis kita jumpa jalsa istirahah yang tak buat tu dhaif, yang buat tu sahih. Imam Abu Hanifah tak buat jalsa istirahah. Kita nak kata Imam Abu Hanifah salah, tak jumpa ke hadis sahih ni. Itulah kita selalu pesan, jangan ikut imam. Imam ni suka amal hadis dhaif, tambah lagi banyak kelirukan masyarakat, celaru fikiran umat Islam. Itulah pakar hadis. Cara tu perlu kita elak. Kita kena bagi faham kaedah ni. Hadis yang mana imam mazhab tu dah buat hujah dalil, hadis tu sahih di sisi dia. Dia ada kebolehan boleh ijtihad menentukan hadis tu sebagai sahih, dhaif, hasan. Dia lebih layak daripada imam-imam hadis lagi. Mereka lagi pandai. Jadi dia dah buat keputusan, dah buat penentuan darajat kedudukan hadis, dia dah terima sebagai sahih, dia dah amal. Yang sampai mari sahih di sisi kita, mungkin di sisi imam pun sahih juga, mungkin di segi kajian dia atas dasar kegunaan kaedah-kaedah tarjih seperti mana saya bagi tahu tadi, dia dah pilih hadis tu. Kita tak boleh salahkan dia. Sebab tu ada satu kaedah lagi, kita ambil mana-mana ijtihad seorang imam, salahkan imam lain tak boleh. Kalau begitu habis semua tu, rosak. Orang panggil apa? Porak peranda kau? Celaru habis. Apa istilah porak peranda? Porak peranda. Payah nak sebut. Bunyi macam Tamil sikit. Porak peranda. Hancur semua. Ambil kritikan daripada Imam Daruqutni, salahkan Imam Abu Hanifah, habis. Ambil penentuan maudhu daripada Imam Ibnul Jauzi, salahkan semua imam yang kata tidak maudhu, hancur semua tu. Jadi kita letak ijtihad imam masing-masing di tempat mereka, kita meraih dan kita menghormati pandangan imam-imam tu. Kalau jumpa tidak sama, kita cari penyelesaian yang baik di situ. Kalau tak pandai buat penyelesaian, duduk diam-diam sudahlah. Tawakuf. Tawakuf, jangan jadi bewukuf. Bewukuf ni faham? Bewukuf ni bahasa Urdu bodoh. Tawakuf, bewukuf, dekat ya kan? Tawakuf dengan bewukuf dekat. Tawakuf saja, jangan jadi bewukuf. Begitu senang. Tawakuf ni maknanya diam-diam. Cari jalan dulu sampai boleh selesai. Tak boleh lagi duduk diam-diam. Jangan tunjuk kejahilan kita di situ.
Makin buka mulut makin nampak kejahilan kita. Orang pandai kata apalah dia ni, nampak dah di situ. Tak, jangan begitu. Kitab Imam Bukhari diisi hadis banyak 72, 75, 7,000 lebih beserta dengan hadis-hadis berulang dan ta'liqat berulang ni. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat berulang dalam Sahih Bukhari 7 kali. Hadis berkenaan dengan kisah Raja Herakl, Nabi SAW selepas daripada selesai perjanjian damai Hudaibiyah, hantar sahabat Dihya Al-Kalbi, hantar surat kepada Raja Rom, ajak masuk Islam. Kisah tu ada dalam Bukhari 10 kali berulang. Sebab apa Imam Bukhari berulang-ulang begitu? Sebab dia ni tidak banyak tahu hadis. Tulis berulang-ulang ni Bukhari jadi tebal. Nak buat begitu? Tak. Saya dah bagi tahu ijtihad Imam Bukhari ni begitu halus. Setiap kali berulang hadis, setiap kalilah ada ijtihad baru. Kalau hadis innamal a'malu binniyat berulang 7 kali, maksudnya 7 hukum dah keluar daripada hadis tu. Yang 10 kali berulang, 10 hukum keluar. Itu ijtihad halus Imam Bukhari. Jadi 7,000 lebih tadi hadis berulang sekali dengan ta'liqat. Ta'liqat iaitu hadis dibuang seorang rawi atau lebih secara berturut-turut. Terkadang dibuang sanad semua sekali dengan hanya menyebut nama sahabat, dan ada kala menyebut nama sahabat dan tabi'i. Itu panggil ta'liq. Ta'liqat Bukhari ada nama dia. Maknanya Imam Bukhari dia dah masuk terjematul bab, kemudian di bawah tu hadis haddatsana, kemudian di bawah tu kadang-kadang antara terjematul bab dengan hadis bab, kadang selepas hadis bab dia masuk satu hadis sebagai menyokong kepada hadis bab tu, kadang tidak ada sanad. Itu panggil hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni biasanya hadis dhaif. Jangan kita pandai usul hadis pula di situ. Imam Bukhari masuk ta'liqat hadis mu'allaq dhaif. Jangan begitu. Imam Bukhari tidak masuk sanad tu, kena terima kasih dia. Kalau kita nak hafal dia masuk sanad-sanad semua sekali, lagi payah. Jadi banyak pula. Ta'liqat Bukhari semua tu juga sahih. Sebab apa? Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia dah pun tulis satu kitab Taghliqut Ta'liq, tebal-tebal 2 jari, ada 5 jilid. Sanad-sanad hadis yang mana Imam Bukhari tak masuk sanad tu, dia masuk sanad. Kalau Imam Bukhari masuk sanad semua, lagi tebal Bukhari kan, nak hafal lagi susah. Kena terima kasih pendekkan, tak masuk sanad tu. Jadi kalau kita nak tahu, ambil ta'liqat Bukhari, dalam tu ada sanad-sanad semuanya Hafiz Ibn Hajar Musah sahih belaka. Jadi jumlah semua sekali 3 jenis. Satu hadis bab, yang kedua hadis berulang, yang ketiga ta'liqat Bukhari. Campur 3 jenis semua tu berapa? 7,275. Kalau kira hadis berulang dan ta'liqat tu kita tak kira, mau kira hadis bab saja yang ada haddatsana ada 2,480, 2,460. Kalau sekali dengan hadis bersambung sanad dan ta'liqat sekali, tak bilang hadis berulang tu ada 4,000. Jadi hadis haddatsana ada berapa? 2,460. Sekarang kita kata apa? Tak cukup ke Sahih Bukhari ada dengan kita? Kenapa kita mau ambil lagi hadis-hadis ada dalam kitab lain tu? Banyak mana dalam Bukhari? Baru 2,000 lebih. Imam Bukhari hafal ratusan ribu hadis
Dia tapis bagi kita 2460. Masih lagi banyak dalam otak kepala Imam Bukhari tak masuk dalam Sahih Bukhari tu, banyak hadis lagi. Hadis-hadis macam tu ada lagi di sisi imam-imam mazhab tu, tak masuk mai dalam Sahih Bukhari, kan? Kalau kita kata tak cukup ke Sahih Bukhari ada, kenapa kita nak pegang lagi kitab hadis lain? Dalam Sahih Bukhari semua bab ada cukup. Jawapannya tak cukup. Macam mana boleh kata tak cukup? Bukan saya yang tak cukup, Imam Bukhari sendiri tak cukup. Macam mana kita boleh tahu Imam Bukhari sendiri tak cukup? Yang saya cerita tadi, Imam Bukhari dah tulis terjematul bab, tajuk bab yang merupakan ijtihad dia. Kita cari dalam hadis tu tak jumpa kat mana Imam Bukhari ni keluarkan hukum tu. Bila ada keadaan seperti itu, berdasarkan 70 usul yang Maulana Zakaria dah tulis ni, satu usulnya di situ Imam Bukhari punya, dia tidak masukkan hadis yang dia ijtihad hukum tu, dia tidak masukkan di bawah terjematul bab tu. Sebab apa dia tidak masuk? Sebab tidak menepati dengan syarat ketat dia. Hadis 360 ribu hadis semua dia tidak masuk dalam Bukhari. Sebab apa? Sebab yang tidak masuk ni banyak hadis sahih ada, tapi tidak menepati dengan syarat ketat dia. Itu dah kita baca dulu, kan? Sebab tu dia tidak masuk, tapi dia tidak menolak hadis-hadis tu daripada menjadi sahih, daripada hadis tu sebagai hadis Nabi, dia tidak tolak. Jadi bila terjematul bab tu ada sebut satu hukum, di bawah tu hadis berkaitan dengan hukum tu tak jumpa, itu bermakna Imam Bukhari dah ambil hukum daripada hadis yang dia sendiri tidak mau masuk dalam Sahih Bukhari, dan hadis tu ada dalam kitab lain. Mungkin ada dalam Musnad Ahmad, mungkin ada dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, mungkin hadis tu ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab Imam Bukhari sendiri, mungkin ada dalam Mu'jam Tabrani. Tak berani kah? Tabrani, jangan sebut tak berani. Nanti tanya pula, adakah Mu'jam hak berani? Tak ada, Tabrani. Jadi dalam kitab-kitab hadis tu ada hadis tu. Cuba buat kesimpulan di sekarang. Imam Bukhari juga beramal dan berhujjah dengan hadis dia sendiri tidak mau masuk dalam Sahih Bukhari yang ada dalam kitab hadis lain selain daripada Bukhari. Maknanya Imam Bukhari sendiri tak cukup dengan hadis yang dia dah masuk dalam Sahih Bukhari tu. Kita pula tanya, tak cukup lagi ke? Sedap, buka dada lagi, angkat bahu tanya, tak cukup lagi ke? Hadis-hadis dah ada dalam Sahih Bukhari tu, mau pakai hadis dalam kitab hadis lain. Jangan tanya begitu. Orang dah faham betul-betul Bukhari tu, nampak dia angkat bahu tu makin tinggi, makin nampak dia ni duk gitulah. Setakat tu cukup, jangan tambah. Malu dia orang pula. Jadi begitulah, kita perlu tahu, perlu belajar lagi banyak lagi. Kita tak tahu lagi, tak faham lagi, tak nampak lagi. Jangan duk ingat kita boleh belajar hadis, pandai mengajar Bukhari dah pun banyak lagi maklumat masih kita belum tahu. Jadi jangan kita belagak tahu hadis sikit ni seolah-olah kita ni dah lebih daripada imam mazhab tu. Cukup dah kah? Kau dah lapar? Ulama muhaddisin dan fuqaha mujtahidin masing-masing mempunyai kebolehan ijtihad untuk menentukan kedudukan sesebuah hadis. Itu dah saya ceritakan tadi.
sama ada sahih atau dhaif. Oleh itu berbeza pandangan di kalangan mereka dari segi menentukan kedudukan hadis. Terkadang rawi yang dianggap dhaif di sisi Imam Bukhari dibilang rawi sahih di sisi anak muridnya Imam Tirmizi. Hadis dijadikan dalil bagi sesuatu hukum. Sebagai hadis sahih oleh Imam Abu Hanifah itu diisi oleh Imam Tirmizi sebagai hadis dhaif dalam kitabnya Sunan Tirmizi. Itu contoh jalsa istirahat tadi yang saya dah bagi tahu kan. Kenapalah semua ni terjadi begitu? Khilaf begitu, seorang kata sahih, seorang kata dhaif. Kenapa jadi begitu? Nak tahu? Ni tanya, nak tahu? Jawapannya, marilah kita belajar 6 buah kitab hadis mengikut tradisi muhaddisin. Seseorang yang menceburi dia, jangan baca mencuri pula, menceburi bidang hadis dengan cara yang betul itu, semakin lama ia mengaji dan mengajar hadis, semakin nampak kebenaran imam 4 mazhab dan tidak akan mengalami kecelaruan fikiran dan juga tidak akan membawa sikap biadab dengan imam-imam mujtahidin. Kalau orang tu duk celaru dia sendiri, selalunya bawa kritikan kepada imam-imam mazhab, selalunya dia biadab dengan alim ulama, faham-faham sahaja dia tu, jawapan sendirilah. Maka tidak memadai dengan hanya pandai menyebut hadis ini sahih, hadis itu dhaif, hadis ini hasan, hadis itu maudhu. Kebolehan setakat mengenali hadis seperti itu dikira orang itu baru dapat kulit luar ilmu hadis. Musnidul Hind Muhaddis Akbar Imam Shah Waliullah Ad-Dahlawi menyifatkan ilmu mengenali hadis, ilmu riwayatul hadis sebagai kulit luar ilmu hadis, ilmu gharibul hadis sebagai kulit dalam ilmu hadis, ilmu dirayatul hadis sebagai isi ilmu hadis, ilmu asrarul hadis sebagai mutiara ilmu hadis. Faham kau? Dia buat pak gitu. Cuba kita tengok binatang apa panggil tiram. Binatang tiram. Tiram. Dia ada mutiara dalam tu kan. Binatang tu ada kulit luar, kulit dalam, isi ada, dalam isi ada apa? Mutiara. Imam Shah Waliullah contoh dia begitulah. Shah Waliullah ni 200 tahun dulu dialah bawa ilmu hadis masuk dekat benua Hind ni. Dia umur dia 14 tahun, dia dah jadi alim. Ayah dia orang alim besar. Zaman Alamgir, apa nama itu raja-raja zaman dulu, Alamgir, Aurangzeb, ini Syekh ada boleh tanya. Alamgir, fatwa Alamgir di Hind masyhur. Ya. Alamgir. Alamgir. G-H-I-R, Gir. Jadi zaman raja tu disebabkan masa tu fiqh apa nama orang ramai belajar hadis apa ni tak apa-apa, supaya keadaan kita di sini fiqh, usuluddin, tasawuf, jadi ilmu hadis ni kurang kita bagi ambil perhatian. Jadi masa tu ramai orang suka belajar fiqh Hanafi dan ada banyak khilaf-khilaf, bising-bising. Jadi Raja Alamgir ni dia himpun ulama, 400 orang ulama. Dia biayai. Jadi ulama-ulama ni bincang, buat keputusan fatwa. Itulah fatwa Alamgir. Dalam bahasa Arab, Al-Fatawa Al-Hindiyah, ada dah alih bahasa Arab. Asal tu dalam bahasa Urdu. Jadi ayah Shah Waliullah ni salah seorang ulama dalam 400 tu. Dia ajar anak dia daripada kecil lagi sampai umur Shah Waliullah 14 tahun tu dah jadi alim. Ayah dia dah uzur,
Dia kata dia mau tengok anak dia kahwin. Sebelum dia mati, dia pun paksa bagi nikah. Umur 15 tahun tu, ayah dia meninggal. Dialah terpaksa mengajar banyak kitab madrasah ayah dia. Pikul tanggungjawab besar. 15 tahun dia mengajar. Sudah tu baru dia pergi buat haji. Umur dia 30 tahun tu. Dia sudah buat haji, tak balik selalu. Mungkin kapal tak muat kot. Dia tinggal 2 tahun nak belajar di Hijaz. Dia jumpa dengan Abu Tahir Al-Madani. Dia belajar hadis 2 tahun. Syekh Abu Tahir kata, Syah Waliullah ni, dia mai belajar ilmu hadis dengan aku, hanya dia ambil riwayat hadis saja. Dirayah hadis, kefahaman hadis pula aku dapat daripada Syah Waliullah. Nama dia Waliullah. Nama dia Ahmad. Orang gelar dia Waliullah. Jadi syekh dia sendiri mengaku. Jadi dialah bila dia balik India, dia mula ubah sistem-sistem pengajian sampailah bagi keutamaan ilmu hadis tu sampai sekarang. Jadi fiqh ni dah tahu ke? Dah buang ke? Dah. Semua ilmu kekal. Tidak supaya kita bermain ilmu hadis, mau sepak semua tu. Fiqh, tamau, tasawuf ni sama dengan ayat Syah, ya. Air longkang. Tidak macam tu. Tasawuf pun tinggi dia, fiqh pun kemas, fiqh Hanafi. Syah Waliullah, yang peliknya dia Asy'ariyah. Semua ulama Hind ni Maturidiyah. Dari segi akidah Asy'ariyah, fiqh Hanafi, muhaddis terkenal. Hadis pandai, tak tolak ijtihad imam mazhab, tak kata tasawuf ni salah. Itulah baru jadi. Ini baru pandai sikit sebut sahih dhaif, mula kata mazhab tak payah. Tasawuf sama dengan air longkang busuk. Mana boleh begitu kan? Ilmu asrarul hadis sebagai mutiara ilmu hadis. Ilmu asrarul hadis dibicarakan oleh muhaddis akbar Imam Syah Waliullah dalam kitabnya bernama Hujjatullahil Balighah. Seseorang yang menguasai semua bidang ilmu tersebut dan ilmu-ilmu alat yang membantu untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis, digelar ulama mufassirin, muhaddisin dan juga fuqaha mujtahidin. Jadi kitab Hujjatullah ni dia tulis hadis, bawa hadis, bincang rahsia-rahsia terkandung dalam hadis tu. Bukan kata bincang hukum ahkam daripada hadis pasal rawi apa, tak. Dia punya cara lain. Dia bincang hadis-hadis tu, apa terkandung rahsia-rahsia dalam hadis tu, dia bincang kot tu. Itu kitab jenis seperti itu di atas muka bumi ni jarang ada. Imam Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin ada bincang sedikit tentang asrar ilmu hadis tu. Tapi tidak meluaslah. Syah Waliullah ni sampai dia buat satu kitab khusus tentang tu. Jadi nak belajar kitab Hujjatullah ni, sistem pengajian di Deoban dulu, dia mesti menguasai ilmu alat, tafsir hadis, semua tu barulah boleh belajar. Kalau tidak, susah nak faham. InsyaAllah kita pun masih lagi banyak mau faham. Sambung pula bulan depan, bulan-bulan berikutnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhan. Astaghfirullah.